Hai, hello. Apa khabar anak-anak pelajar dan rakan guru? Cikgu berharap semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Nah, tajuk perkongsian cikgu pada kali ini ialah mengisi borang pilihan masakan. Okey, jadi bilakah pelajar akan mengisi borang pilihan masakan ini? Okey, jadi borang pilihan masakan ini akan diisi apabila pelajar melakukan amali masakan. Okey. Jadi borang ini boleh didapati daripada guru pelajar masing-masing. Okey. Ini adalah borang pilihan masakan. Okey. Kamu nampak borang pilihan masakan ini. So, pertama sekali apa yang pelajar perlu lakukan ialah pelajar perlulah mengisi tahun. Okey, setiap kali kalau kamu menghantar borang ini, ramai pelajar cikgu yang lupa mengisi tahun. Okey, dan yang kedua, pelajar isi nama calon. Okey, ni macam contoh ni cikgu isilah nama cikgu kan. Okey, isilah nama penuh dan isilah nama mengikut seperti yang dalam kad pengenalan pelajar. Okey. Kemudian jangan lupa isi angka giliran dan juga nombor kad pengenalan. Okey. Nah, jadi seterusnya kamu ada melihat di sini ada 4 lajur. Okey, lajur yang pertama ini adalah untuk pilihan masakan. Maksudnya resepi apa yang pelajar sudah pilih. Okey, pelajar letak di sini. Kemudian bahan-bahan. Kemudian kaedah memasak. Okey, lajur yang ketiga dan lajur yang keempat adalah senarai untuk peralatan dan alat penjimat masa. Okey, langkah membuat pilihan masakan. Jadi cikgu sudah tulis di sini ataupun cikgu sudah letak di sini ada 4 langkah yang pelajar perlu buat apabila membuat pilihan masakan. Okey. Yang pertama, pelajar kena memahami kehendak tugasan. Jadi tugasan ini akan diberikan oleh cikgu lah, okey, sebagai latihan ataupun tugasan apabila kita membuat tugasan kerja khusus untuk tingkatan 5 nanti. Okay? Nah, yang pertama memahami kehendak tugasan. Jadi pelajar betul-betul perlu mengetahui apakah soalan ataupun tugasan itu meminta kita untuk buat. Okay? Contohnya, adakah soalan itu meminta kita untuk membuat masakan untuk hari jadi. Okay? Hari jadi siapa? Okay? Adik kah? Ibu bapa kah, okay, ataupun hari ulang tahun, okay. Hari ulang tahun pun kena lihat siapa, untuk siapa, okay, ataupun pelajar harus tahu soalan itu meminta kita untuk memasak untuk berapa orang, okay, untuk 2 orang, untuk 4 orang, okay. Jadi ada banyak perkara-perkara yang pelajar perlu bagi perhatian, okay, apabila hendak memilih resepi, okay. Alright, yang kedua ialah memilih resepi yang sesuai. Okey, jadi resepi apa yang sesuai itu adalah terpulang kepada kehendak tugasan. Contohnya, adakah tugasan itu hendak kita memasak hidangan sepinggan lengkap ataupun soalan meminta kita memasak bahan-bahan daripada hasil bijirin, pastry, okey, ataupun meminta kita menyediakan kek. Okey, jadi pelajar hendaklah bagi perhatian terhadap poin-poin tersebutlah, okey. Okey, jadi langkah yang ketiga ialah mendapatkan respon guru tentang resepi yang dipilih. Okey, jadi apabila pelajar sudah memilih resepi, okey, pelajar perlulah tunjukkan resepi kepada cikgu dahulu. Okey, jangan terus tulis di dalam pilihan masakan. Okey, nanti apabila pelajar dah siap tulis semua, lepas tu bila kita tunjukkan cikgu, nanti cikgu cakap, oh tak sesuai dengan tugasan yang diberi. Lepas tu pelajar kena buat semula. Jadi ini adalah membuang masa dan tenaga pelajar kan. Okey. Jadi apabila pelajar sudah memilih resepi, tunjukkan dahulu kepada cikgu. Okey. Dan apabila pelajar dan cikgu telah membuat perbincangan, cikgu sudah memberi komen, akhirnya pelajar barulah boleh ke langkah seterusnya iaitu langkah keempat, mengisi borang pilihan masakan. Okey, jadi kita akan lihat bagaimana mengisi borang pilihan masakan ini. Okey.
Alright, nah sebelum pelajar mengisi borang pilihan masakan, pelajar haruslah seperti yang cikgu cakap tadi, pelajar haruslah mempunyai pilihan resepi. Okey, pilihan resepi yang sesuai dengan tugasan. Okey, jadi pilihan resepi ini, okey, sepatutnya ada yang pertama perlulah ada senarai bahan-bahan. Okey, perlu ada senarai bahan-bahan. Okey, jadi senarai bahan-bahan yang perlu ada adalah berdasarkan kepada tajuk yang dipilih dan haruslah lengkap dengan sukatan. Okey, itu yang pertama, bahan-bahan. Yang kedua ialah perlu ada cara penyediaan masakan tersebut. Okey, jadi bila ada cara penyediaan yang lengkap, pelajar tidaklah kelang kabut dan pelajar bolehlah membaca, memahami dulu cara penyediaan untuk masakan pelajar. Okey, jadi perlu ada dua-dua ini. Okey, perlu ada bahan-bahan dan juga cara penyediaan. Okey, jadi untuk cikgu mengambil contoh resepi mi goreng nenas berbola ayam. Okey, baiklah. Jadi cikgu akan tunjukkan bagaimana kita mengisi borang pilihan masakan ini. Okey. Alright. Jadi yang pertama sekali ialah okey, pelajar haruslah mempunyai resepi pelajar bersama-sama dengan pelajar. Okey, jadi yang pertama perlu melihat kepada bahan-bahan yang pelajar gunakan di dalam resepi. Okey, jadi nama resepi cikgu yang cikgu gunakan sebagai contoh ini adalah mi goreng nenas berbola ayam. Okey, katakan pelajar juga akan masak mi goreng nenas berbola ayam. Maka nama resepi pelajar itu ataupun pilihan menu pelajar perlu tulis di bahagian di ruangan pilihan masakan. Okey, jadi pelajar tulislah mi goreng nenas berbola ayam. Okey. Okey, yang kedua ialah kita lihat kepada bahan-bahan. Okey, jadi bahan-bahan di sini adalah seperti 300 gram mi kuning, 500 gram nenas, 50 gram sawi, 50 gram sayur campur, 150 gram berbola ayam, 4 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih, 1 camca besar kicap cair, 1 camca besar kicap pekat, 4 camca besar minyak, garam dan secukup rasa secukupnya. Jadi semua bahan-bahan ini pelajar akan letak di ruangan bahan. Okey, jadi letaklah dengan kemas di ruangan bahan. Okey. Okey, semua cikgu sudah masukkan ke dalam ruangan bahan. Okey. Alright, jadi yang seterusnya, yang lajur yang ketiga adalah kaedah memasak. Jadi macam mana pelajar boleh tahu apakah kaedah memasak untuk resepi ini? Nah, itulah sebabnya pelajar juga perlukan cara penyediaan masakan tersebut. Jadi, okay, cuba kamu lihat cara penyediaan masakan untuk mi goreng nenas berbola ayam. Okay. Jadi bila pelajar membaca cara penyediaan, of course pelajar akan dapat tahu bahawa cara penyediaan adalah menggoreng. Jadi untuk mi goreng cikgu ni, cikgu letak kaedah memasak adalah menggoreng tohor, menggoreng dengan minyak yang sedikit. Okey, jadi seterusnya bahagian yang keempat ataupun ruangan yang keempat adalah peralatan atau alat penjimat masa. Okey, bagaimana pelajar tahu apakah alat-alat yang perlu dimasukkan ataupun ditulis dalam ruangan ini? Okey, jadi dengan membaca cara penyediaan, pelajar akan tahu apakah alat-alat yang digunakan dan apakah alat penjimat masa yang digunakan. Okey, jadi untuk cikgu di sini, okey, untuk contoh cikgu yang telah sediakan di sini, cikgu akan dapati bahawa cikgu menggunakan dapur gas, kuali, sudip penggoreng, buat pemotong dan juga pisau. Okey, jadi ini adalah peralatan dan alat penjimat masa yang diperlukan. Okey, sampai di sini saja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu berharap semua pelajar dapat memahami apa yang disampaikan oleh cikgu. Okey, so jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu untuk mendapatkan lebih banyak info yang manfaat dan juga menarik. Okey, sejumpa lagi. Bye.